Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syakirin pada hari ini? Rasanya macam dah lama kita tak jumpa. Betul ke tidak? Macam dah lama tak jumpa sebab last month, is it? Last month minggu yang ke berapa hari tu? Minggu yang keempat saya kurang sihat sikit. Jadi kita terpaksa tangguhkanlah kuliah hingga ke minggu kedua pada bulan ini. Tapi tak apa, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk menyambungnya perbincangan hadis kita yang tertangguh. Dan insya-Allah ya muslimah, hari ini saya akan usaha ya untuk kita selesaikan perbincangan hadis kita bernombor 32. Betul tak? Hadisnya nombor 32? Ke ada yang rasa Ustazah taklah 31 lagi. Ya ke? Jangan main-main. 31 dah habis dah kita bincang hari tu. Betul tak? So hari ini kita akan masuk pada perbincangan hadis kita yang ke-32, iaitu sambungan bagi perbincangan kita yang sudah tertangguh beberapa minggu. Cuma masih ingat lagi tak apa yang kita bincangkan pada sesi yang lepas? Jadi kita berada di halaman 297 ya muslimah, 297. Hadis kita berkaitan dengan tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan. Saya rasa ada yang tak ingat kita apa. Okey. Bukan tak ingat. Mungkin ada yang baru join kuliah kita pada hari ini. So kita gunakan kitab ini ya muslimah, iaitu kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam yang disyarahkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Lebih kurang kita kata hadis 40 lah sebenarnya. Tapi syarahnya disyarahkan oleh seorang ulama yang masya-Allah tabarakallah di sini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Banyak juga tempat yang Ustazah gunakan kitab ini, antaranya di Masjid Al-Muttaqin. Dulu kita ada gunakan kitab ini di Masjid Syafa'ah. Dah selesai alhamdulillah. Selama berapa tahun? Saya 5 atau 6 tahun saya bincangkan kitab tu. Jadi saya teruskan perbincangan kitabnya di Masjid Al-Muttaqin dan juga Masjid Asy-Syakirin. Cuma kalau sesiapa lah yang mengikuti pengajian di Masjid Al-Muttaqin, dia akan nampak sama je, sebab kita pun dah habis bincangkan tentang hadis kita yang ke-32. Tapi saya rasa audiens saya berbeza ya di Masjid Al-Muttaqin dan juga Masjid Asy-Syakirin. Tapi kalau sesiapa yang ada di sini, dia ikuti kedua-dua kuliah, bagi saya tak apa, tak menjadi masalah. Kerana apa? Kita lihat ilmu ni sebagai satu bentuk ataupun satu proses yang mana kita kena banyak ulang. Walaupun saya dah bincang di masjid lain, tapi kalau nak ikuti juga di Masjid Asy-Syakirin, dipersilakan, amat dialu-alukan untuk kita memeriahkan majlis ilmu supaya kita dapat refresh balik, kita dapat revise balik kan apa yang telah kita pelajari. Ustazah pun begitu ya muslimah, banyak tajuk, banyak subjek yang mungkin dah banyak kali saya syarahkan, dah banyak kali saya baca, tapi saya baca lagi dan lagi untuk memantapkan kefahaman kita, untuk memantapkan lagi ilmu yang ingin kita sampaikan dan yang kita ada. So begitulah bila kita belajar. Banyak kali mengulang, banyak kali kita membaca ya, supaya apa yang kita dah belajar makin mantap kefahamannya. Okey muslimah, hari ini kita akan masuk pada hadis kita yang ke-32 sebagai sambungan. Cuma saya nak ingatkan kembali, pada sesi yang lepas kita ada membincangkan berkenaan dengan definisi untuk hadis kita la darar wala dirar. Jika kita merujuk
kepada halaman berapa tadi, 297 kita dapati hadis ni. Ya Allah, Ustazah pendeknya hadis ni. Betul. Kalau tak hafal pun tak tahu nak kata apa. Hadisnya pendek sangat. La darara wala dirara. Ini kalau saya ajar pada Harith, anak saudara saya, umur 4 tahun tu, insya-Allah dia hafal juga. So kita ni kalau yang dah dewasa kan begini kan, kalau tak ingat pun tak tahu nak kata apa. So maknanya di sini hadisnya pendek, mudah diingati, cuma apakah yang dimaksudkan dengan la darar wala dirar? Itu kita dah bincangkan pada sesi yang lepas, tetapi pada hari ini saya nak pergi ke belakang sedikit supaya faham hari ini nak bincang tentang apa. Baik Muslimah, begini. Pada sesi yang lepas, kita bincangkan berkenaan dengan definisi ataupun maksud yang terkandung pada hadis kita la darar wala dirar. Kita ada berapa pendapat Muslimah berkenaan dengan perkataan itu? Sila jawab. Kita ada berapa pendapat? Saya nak dengar juga kalau ada sesiapa yang boleh catat di ruangan komen. Sebab kuliahnya pun kuliah interaktif. Cuma hari ini saya bersendirian. Teman saya tidak ada di sini. Ustaz Syahid dia tidak ada bersama dengan saya. Okey, so ada berapa pendapat berkenaan dengan maksud ataupun definisi la darar wala dirar? Mungkin Kak Zah di situ boleh letak ada berapa pendapat. Kak Zah ni je memang pengikut tegar kuliah kita ya. Mana-mana je saya nampak dia. Masjid Darul Ghufran, Masjid Asy-Syafa'ah kan. Mesti dia dah ikuti di kuliah kita di Masjid Al-Muttaqin. Kalau Kak Zah dah ikuti kuliah di Masjid Al-Muttaqin, dia mesti tahu ni. Ada berapa pendapat kita tentang definisi berkaitan la darar wala dirar. Tak ada sesiapa pula nak respon di situ. Senyap ya Kak Zah? Ke Kak Ram? Tadi saya nampak Kak Ram ada di situ. Kalau Nur ada, tadi pun nampak macam Nur ada di situ. Mungkin ingat perbincangan kita yang minggu lepas, no, it's not minggu lepas, sesi yang lepas, 3 kan? Yes, Kak Mila, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih Kak Mila. Saya lupa pula Kak Mila ada di sini. Kak Mila, Masya Allah. Okey, betul, kita ada 3 pendapat berkenaan dengan perkataan la darar ataupun maksud ya, la darar wala dirar. Jadi di situ sebagaimana yang kita ada ya, Kak Mila kita iaitu Puan Nurmila kita ada letakkan, ada 3 kan Ustazah? Yes, betul, kita ada 3. 3 pendapat yang membincangkan berkenaan dengan maksud la darar wala dirar. Baik, so di sini pertama, pendapat yang pertama mengatakan apa? Maaf, bukan yang ni. Yang ini. Okey. Pendapat yang pertama mengatakan darar itu adalah kata nama. Ya, saya beri contoh racun. Tak silap saya, ini macam contoh di Masjid Al-Muttaqin lah. Saya ada bagi contoh sihir, tak silap. Sihir. Okey. Kemudian dirar kata kerja, kalau untuk di sesi yang inilah. Boleh saja sama ada racun ataupun sihir. Okey, sebab kita nak ambil kata namanya itu. Kemudian dirar kata kerjanya ialah menyihir orang lain ataupun meracuni orang lain. Jadi apa-apa saja contoh boleh kita letakkan di sini. Cuma untuk lebih faham, saya berikan satu contoh, iaitu kalau kita kata, Nabi kata la darar, maksudnya di situ tidak ada perkara yang mudarat. Okey? Tidak ada perkara yang mudarat. Contoh, kalau untuk kuliah Asy-Syakirin, saya beri contoh apa? Hari itu sihir. Ya, kata namanya ialah sihir. Jadi dalam agama kita, sihir itu dia mudarat. Maka tidak ada perbuatan tersebut yang dibenarkan. Bila masuk kepada dirar, pergi kepada kata kerjanya. Meracuni, kalau kita ambil kata nama racun, jadi meracuni orang lain adalah dirar. Kalau kita ambil sihir, ialah menyihir orang lain. Apa-apa jualah, okay? Apa-apa saja. Contoh yang boleh kita letakkan di situ. Baik Muslimah, kita ada pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua kata apa? Pendapat yang kedua kata begini. Darar ialah bila kita buat mudarat yang disertai dengan manfaat. Maknanya kita dapat manfaat bila kita melakukan perbuatan mudarat itu tadi. Okey, kita dapat manfaat di atas perbuatan itu tadi. Contoh, kita racuni orang lain, untuk apa? Kita dapatkan harta dia.
itu maknanya kita dapat manfaat. Tapi jangan ikut itu contoh saja. Okey. Jangan tiba-tiba pula pergi racun sesiapa dalam rumah untuk dapat harta dia. Okey. Ini adalah contoh saja untuk menunjukkan ada mudarat yang kita lakukan yang mana kita dapat manfaat. Tapi merujuk kepada pendapat yang kedua ini, kalau dirar pula, ialah bila kita buat sesuatu perkara mudarat tanpa disertai manfaat. Maknanya kita tak dapat manfaat apa-apa. Memang kita racuni dia, dia mati, okey settle. Itu saja. Tapi adakah kita mewarisi harta dia ataupun kita dapat harta dia? Tidak. Ya, itu tidak diaplikasi untuk perkataan dirar. Okey, baik. Seterusnya, kita ada pendapat yang ketiga. Kan, kita ada pendapat yang ketiga berkenaan dengan maksud la darar wa la dirar. Apa pendapat yang ketiga? Baik, di sini kita lihat. Pendapat yang ketiga untuk perkataan darar ialah bila kita menimpakan mudarat kepada orang yang tidak memudaratkan kita. Orang tu tak buat apa-apa pun pada kita. Dia duduk dan diam, kan? Dia buat hal dia. Kita pun buat hal kita. Tapi Muslimah, kadang-kadang ini pun saya tak menafikannya ia berlaku di sekitar kita. Kita tak buat apa-apa pun pada dia. Kita tak kacau pun hidup dia. Tapi ada orang, dia ni memang tak tahu kenapa. Dia tak senang tengok kita senang. Kan? Betul tak? Ada orang yang begitu. Jadi kalau kita lihat situasi yang sedemikian, itu maknanya dar. Merujuk kepada pendapat yang ketiga ini. Menimpakan mudarat kepada orang lain yang tidak memudaratkan kita. Dia tak kacau hidup kita, tapi kita kacau hidup dia. So ini kita panggil sebagai darar merujuk kepada pendapat yang ketiga. Okey, kalau kita lihat kepada pendapat yang ketiga ini ya, berkaitan dengan perkataan dirar pula. Untuk pendapat yang ketiga, perkataan dirar kata apa? Kita balas dengan menimpakan mudarat terhadap orang yang memudaratkan kita dengan cara yang salah. Tadi ya, jangan confuse. Tadi untuk perkataan darar, kita timpakan mudarat kepada orang yang tidak memudaratkan kita. Dia tak kacau kita Muslimah, tapi kita kacau dia. Tapi untuk perkataan dirar, ya, dia memang kacau kita. Okey, dia memang kacau kita. Dia buat benda-benda yang memudaratkan kita. So di sini kita balas balik perbuatan dia yang mengganggu hidup kita, namun dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang salah. Jadi di sini kalau untuk pendapat yang ketiga ya, kalau Nabi kata la dirar, maknanya kita tidak boleh membalas tindakan orang lain yang memudaratkan diri kita dengan cara yang salah. Maknanya di sini ada beberapa keadaannya kita dah bincangkan. Saya dah bincangkan hal itu pada sesi yang lepas. Kenapa saya ulang kembali? Sebab kita dah stop begitu lama. So saya bimbang. Mungkin ada yang terlupa semua. Dia confuse. Dia cakap pasal apa ni? Aku tak ingat lah tu benda. Sebenarnya ada tanggungjawab lah ya untuk lihat kepada video kita yang lepas. Tapi tak mengapalah. Saya ulang sedikit di sini. Kita dah bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan kalau ada orang lain yang buat perkara mudarat kepada kita, bolehkah kita buat mudarat balik pada dia? Jika merujuk kepada pendapat yang ketiga ini, tidak. Tak boleh. Tapi ada beberapa keadaan yang membolehkan. Cuma ia mesti menggunakan cara dan kaedah yang betul. Contoh, ada orang, dia curi barang dalam rumah kita. Adakah kita perlu curi barang balik dekat rumah dia? Okey, so itu adalah perkara yang kadang-kadang, itu Ustazah, itu contoh macam budak-budak je. Betul, kita kata macam budak-budak, tapi ada orang, walaupun dia dah dewasa, macam itu perangai dia. Kan macam itu perangai dia. Ada orang memudaratkan pada dia, dia pun balas balik perkara itu. So di sini maknanya kalau kita guna dengan cara yang betul, kita report polis, kita berikan masalah itu, kita serahkan masalah itu kepada undang-undang untuk menyelesaikan. Begitu cara yang betul. Ya, begitu cara yang betul. So di sini kita tak kata kalau kita buat report polis, kalau kita
menyerahkan hal itu kepada undang-undang, naik kod turun kod, berikan hal itu kepada hakim dan sebagainya. Kalau hukum Islam kita lekatkan kepada hakim, yang menyebabkan akhirnya dia dikenakan dengan hukuman, kita tak kata itu perkara memudaratkan orang lain. Tidak. Tetapi itu adalah menuntut keadilan untuk kita yang telah dimudaratkan oleh orang lain. Jadi kena jelas. So di sini maksudnya bila kita kata la dirar dengan maksud yang ketiga di sini, kita balas. Ya, kita balas perbuatan jahat orang lain terhadap diri kita. Tetapi kita gunakan dengan cara yang salah. So ini tidak ada. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Orang itu bunuh, contoh ya, orang itu bunuh ibu kita. Bolehkah kita pandai-pandai pergi rumah dia bunuh ibu dia semula? So ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Kita boleh, kita kata menuntut keadilan tetapi dengan cara yang betul. Macam tadi saya katakan, kalau ikut kepada undang-undang, kalau konteks kita di Singapura, pergi buat report polis, kan? Serahkan kepada pihak yang lebih berautoriti untuk melakukan hal yang sedemikian. Kita tak boleh pandai-pandai pergi membunuh orang lain. So ini tidak diajarkan oleh agama kita. Ya, jadi pada pada sesi yang lepas, kita bincangkan juga berkenaan dengan keadaan-keadaan. Kalau nak rujuk pada kitab kita yang Muslimah, sila rujuk pada muka surat 298. Muka surat 298, di situ kita ada perbincangan berkenaan dengan menimpakan mudarat kepada seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dan ini ada dua macam. Maksudnya ada dua kategori. Ada dua bahagian. Bahagian pertama, saya ada sentuh sedikit pada sesi yang lepas. Okey. Kalau kita lihat di situ, pertama, ini ada ya pada muka surat kita yang ke-298. Dia berada di perenggan kita yang ke-1, 2, 3. Yang ketiga terakhir. Ada di perenggan kita yang ke-3 terakhir. Iaitu pertama. Kita sedang membincangkan berkenaan dengan menimpakan mudarat kepada orang lain tanpa hak. Tanpa hak maksudnya ialah alasan yang dibenarkan syariat. Kita tidak ada apa-apa alasan yang boleh menyebabkan kita melakukan mudarat kepada orang lain. Jadi untuk perbincangan ini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya, dia berikan kepada kita dengan dua kategori yang perlu kita fahami. Ya, yang perlu kita fahami. Jadi kategori yang pertama, apa dia? Tidak memiliki tujuan, melainkan menimpakan mudarat pada orang lain. Ini maksudnya, orang itu tadi, dia tak ada apa-apa masalah dengan kita. Okey? Dia tidak ada sebarang isu dengan kita. Memang tak ada apa-apa problem. Tapi kita je yang sengaja nak memudaratkan dia, okey, nak menimpakan mudarat kepada dia. Itu tujuan kita. Mungkin di sana dengan untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang tersendirilah, kan, sebagaimana definisi-definisi yang telah kita bincangkan itu tadi. Sebab ada orang yang dia buat manfaat untuk mendapatkan, dia melakukan mudarat. Ustazah pun dah confused kat sini. Pesan pada orang lain jangan confuse, dia pula sendiri confused. Okey, baik. Ada orang dia melakukan perbuatan mudarat untuk manfaat diri dia, kan? Sebagaimana pendapat yang kedua. Ya, tapi ada orang dia memang melaksanakan ataupun melakukan mudarat itu tidak ada sebarang manfaat. So di sini tidak kira sama ada kita berada di pendapat yang pertama, kedua ataupun ketiga, kan? Tapi ialah yang kita tahu, bila kita buat perkara itu, kita memudaratkan orang lain. Maka di sini ia masuk pada kategori yang pertama ini. Tidak memiliki tujuan yang lain melainkan memang kita nak memudaratkan dia. Sama ada manfaat ataupun tidak. Ya, sama ada manfaat ataupun tidak. Dan saya ingat lagi pada minggu lepas, kita ada bincang, pada sesi yang lepas, kita bincang berkenaan dengan, apa dia? Kita memudaratkan orang lain, di sini. Kita memudaratkan orang lain, iaitu kita menyusahkan, kita menyakiti perasaan
kita dengki, kita fitnah, kita menyebarkan keaiban. Ini semua ya muslimah, ia masuk pada kategori kita melakukan hal-hal yang memudaratkan orang yang kita aim itu tadi. Contoh yang saya berikan pada minggu lepas ialah kita ucapkan, lagi sekali minggu lepas, pada sesi yang lepas ialah kita ucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti perasaan orang yang ada di sekitar kita. Ini mudarat. Kenapa kita kata mudarat? Kerana ianya boleh menyebabkan seseorang dia trauma contohnya kan, ataupun dia rasa terganggu daripada sudut emosinya, dari sudut mentalnya. So ini kita panggil ia sebagai hal yang memudaratkan orang lain. Itu kita menyakiti dia. Dia menyakiti ataupun ada dengki, fitnah dan menyebarkan aib ya. Dan hal itu kalau kita rujuk pada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu hadis yang lainnya, ini menunjukkan ada larangan daripada Nabi SAW agar kita tidak lakukan perkara-perkara itu tadi. Yang mana Nabi pesan kepada kita, jangan dengki, jangan memfitnah, jangan membenci. Okey? La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'din ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam hadis ini ya muslimah, mungkin banyak kalilah dalam kuliah ustazah pesan kepada kita semua ni dengan hadis ini. Kenapa setiap kali saya pesan dengan hadis ini? Sebab kita selalu lupa. Ya, kita selalu lupa. Berkenaan dengan dengki, berkenaan dengan memfitnah, berkenaan dengan saling membenci ini, ia banyak sangat berlaku di sekitar kita. Jadi, begini muslimah. Bila kita jadi seorang muslimah yang menjaga diri kita agar tidak memiliki sifat-sifat yang sedemikian. Ya, kita tak jadi orang yang saling membenci, kita tak jadi orang yang membenci orang lain, tak jadi orang yang memfitnah, tak jadi orang yang dengki dan sebagainya. Kalau setiap daripada diri kita memainkan peranan yang begitu. Bayangkan, dalam kuliah kita ini, kita ada berapa orang di sini? Kalau saya lihat di skrin saya, kita ada 56. Kita ada 56. 59 dah naik balik dah. 59. Kita ada 59 orang yang mengikuti kuliah kita pada hari ini. Jika kita semua ke-59 orang ini jadi insan yang tidak dengki, jadi insan yang tidak membenci, jadi insan yang tidak memfitnah orang lain, insya-Allah selamat komuniti kita ini. Okay, komuniti Muslim kita selamat. InsyaAllah saya kata. Kerana apa? Kita ada 59 orang yang saling menjaga diri masing-masing agar tidak memiliki sifat-sifat yang sedemikian. Tujuannya apa? Supaya kita tidak memudaratkan orang lain. Ya, supaya kita tidak memudaratkan orang lain. Bila kita tidak memudaratkan orang lain juga berusaha untuk tidak memudaratkan kita dan juga orang yang ada di sekitar kita. Memang betul, tak confirm lah ustazah, tak semestinya kalau kita tak mudaratkan orang lain, dia tak mudaratkan kita. Macam tadi, ustazah bagi kita dengan pendapat yang ketiga tu, ada je orang yang kita tak kacau dia kacau kita ustazah. Betul. Tapi mungkin bilangannya sedikit. Jika kita semua ada ilmu, ya, orang yang buat perkara-perkara yang begini, yang kita tak kacau dia tapi dia kacau kita, maaf saya kata muslimah, kebanyakannya ialah mereka yang tidak belajar, yang tidak ada ilmu. Ya, yang tidak ada ilmu. So, kita sekarang ini bila kita belajar, mengikuti pengajian, kita belajar hadis Nabi SAW contohnya di sini. Maknanya kita tahu. Bila kita tahu, kita akan hindari diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan ini. Kenapa kita menghindari? Satunya, dalam hadis yang ke-32 yang kita belajar dalam kitab kita ini, Nabi pesan kepada kita, la darar wala dirar.
Keduanya, dalam hadis yang lain Nabi pesan kepada kita, jangan buat. Okey, jangan buat perkara-perkara ini. Kerana apa muslimah? Nabi kata gini, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahkiruhu. Bila kita faham kita sesama muslim yang lain, ya, kita sesama muslimah ni, sesama muslimah, makna kita dengan kawan kita, dengan ahli keluarga kita, ibu bapa kita semua kan, kita sebenarnya adalah memegang satu, saya nak panggil macam mana satu label, it's not label lah, tapi kita memegang satu kata ataupun satu istilah persaudaraan antara kita. Okay, ada persaudaraan antara kita. Yang Nabi pesan, la yazlimuhu, kita tidak boleh menzalimi saudara kita. Tidak boleh merendahkan dan tidak boleh menghina saudara kita. Jadi, ini larangan Nabi. Dan dalam hadis ini, Nabi kata apa? Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dia dianggap melakukan perkara yang jahat. Ya, dianggap melakukan perkara yang jahat apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Jadi di sini Nabi pesan kepada kita, al-muslimu 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim dengan muslim yang lain haram darahnya. Maknanya kita tak boleh sesuka hati nak bunuh orang lain. Ya, hartanya. Maknanya apa? Kita tak boleh sesuka hati kita ni nak ambil harta orang lain. Tak boleh sesuka hati curi, rampas. Okay, tak boleh ambil sesuka hati. Harta orang lain, haram hukumnya. Tak boleh juga kita, apa kata Nabi tadi? Menjatuhkan kehormatan atau maruah yang ada pada saudara kita. Jadi hukumnya haram. Tak boleh kita kan bunuh orang sesuka hati kita. Kerana apa? Ia memudaratkan. Betul tak? Okey. Sebab tu Nabi larang. Kenapa Nabi larang kita merampas, mencuri ataupun kita ambil harta orang lain? Kerana ia memudaratkan. Mungkin kita boleh buat orang lain jatuh muflis. Kita buat orang lain 1 sen pun tak ada pada diri dia. Kan kita buat orang lain susah dan sebagainya. Ini memudaratkan. Sebab itu Nabi larang. Ya, kemudian Nabi larang apa tadi? Menjatuhkan kehormatan orang lain. Itu maruah orang lain. Nabi larang sedemikian kerana apa? Ia memudaratkan dia. Sebab begini muslimah, bila kita bila kita menjatuhkan maruah dia kan, apa sebab? Kita sengaja malukan dia, mengaibkan dia kalau ikut kepada apa yang ada pada skrin kita di sini. Seletak apa? Kita mengaibkan, kita fitnah. Ini maknanya kita menjatuhkan maruah dia. Adakah boleh sedemikian? Tidak boleh. Nabi larang? Yes, Nabi larang. Kenapa? Ia memudaratkan. Kenapa ia memudaratkan? Kerana bila kita sekali kita menjatuhkan maruah orang lain, manusia-manusia yang ada di sekitar dia juga akan look down pada dia. Mereka juga akan pandang serong pada dia. Sebab itu ia memudaratkan. Jadi kita tak boleh buat perkara-perkara yang begini. Ya, so ini contoh yang Ustazah berikan untuk jelas bagaimana kita dalam keadaan kita bersosial, dalam keadaan kita memiliki hubungan persaudaraan, kita bersahabat, kita berteman dengan orang di sekitar kita, kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang la darar wala dirar itu tadi. Dan hal ini ya muslimah, dia tak semestinya untuk manusia. Kita juga ada makhluk-makhluk yang lain, contohnya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang ada di sekitar kita. Kita ada haiwan contohnya. Bolehkah kita nampak kucing tiba-tiba kita tendang dia? Boleh sedemikian? Tak suka binatang. Nampak kucing tu kan, kucing tu tak kacau kita. Dia duduk tepi tu kan. Tapi kita nampak dia tak suka,
terpijak buntut dia. Boleh? Kan? Ramai orang begitu. Saya pun biasa nampak benda-benda begini kan. Itu adalah larangan Nabi SAW menyakiti haiwan. Bahkan dalam banyak hadis Nabi SAW memerintahkan kita agar berlaku baik kepada haiwan. Haiwan yang tak memudaratkan lah ya. Kalau singa, takkanlah kita nak pergi tengok je singa tu kan. Tak boleh. Di situ, haiwan yang tidak memudaratkan kita lah. Umpamanya kucing, anjing contohnya. Apa kan? Anjing tu memang kita ada dalam nanas agama kita memang ada larangan. Okay? Kita memelihara. Tapi adakah larangan itu menyebabkan kita perlu menyakiti binatang tersebut? Tidak. Selama mana dia tidak ganggu kita, anjing tu je just lalu semikan. Kita tak boleh ambil batu tiba-tiba pecahkan kepala dia. Boleh? Tak boleh. Sebab dia tak ganggu kita. Ya, unless kalau dia kejar kita dan sebagainya, itu maknanya kita nak menyelamatkan diri kita, kita lemparlah apa-apa supaya dia pergi dan sebagainya kan. Kenapa dia nak gigit kita dan sebagainya? Mungkinlah di situ keadaan memerlukan untuk kita serang balas balik pada dia. So di sini, bila kita kata la darar wala dirar, kalau masih ingat lagi, pada perbincangan kita pada sesi yang lepas, saya kata apa? Hal itu berlaku tidak kira. Okay? Maknanya kita tidak boleh memudaratkan bukan hanya pada orang lain, tapi pada badan kita. Kan muslimah, pada badan kita ni, boleh ke kita sesuka hati cocok sana cocok sini? Ni mudarat maknanya. Sesuka hati kita cocok sana cocok sini kan? Ataupun lukis sesuatu di wajah kita yang menyebabkan permanen pada wajah itu, tak boleh sebab ada larangannya. So di sini, apabila Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan la darar wala dirar, ia bukan semata-mata tentang kita dan orang lain, tetapi ia juga berkaitan dengan tubuh badan kita, harta, anak-anak, haiwan, ternak dan sebagainya. Ataupun haiwan-haiwan yang tidak mengganggu kita yang ada di sekitar kita. Okey, baik. Seterusnya, kita boleh lihat kepada contoh kita yang berikutnya. Contoh kita yang kedua di sini saya berikan ialah berkaitan dengan tidak memudaratkan pasangan. Kita tak boleh pukul pasangan kita, tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Kita pun banyak juga kes orang perempuan ni isteri pukul suami. So saya pun tak boleh nak kata suami je pukul isteri. Sekarang ni kes macam-macam muslimah. Kita orang perempuan ni pun kadang ganas juga. Suami tak kacau kita, kita kacau dia. Kan? Kita pukul dia, mentang-mentang lah kita ni ada taekwondo ke apa-apa kan. Kita pukul suami kita tu kan. Tak boleh begitu. Okay, tak boleh begitu. Kita pun taekwondo suami kita tu kan. Tak boleh. So maknanya di sini dalam agama kita melarang. Melarang kita memudaratkan pasangan. Sama ada, tidak kira ya, sama ada suami ataupun isteri. So, tak boleh kita pukul pasangan kita, zalimi pasangan kita ataupun menghina pasangan kita. Kalau kita lihat kepada nas kita di sini, nasnya adalah umum. Tak umum. Ia lebih kepada kaum lelaki. Yang mana Nabi SAW pesan kepada kaum lelaki. Bila bernikah, kita ada wanita yang kita nikahi ini, kita tak boleh buat sesuka hati kepada wanita yang kita nikahi. Iaitu isteri kita. Jangan mentang-mentang namanya isteri. Kita rasa dia tu hak kita, kita boleh buat dia sesuka hati kita. Kan awak isteri, awak dengar cakap saya, awak isteri, awak kena awak isteri. Kita guna begitu kan perkataan, awak isteri, jangan lupa syurga awak kat mana? Tapak kaki saya. Kita cakap gitu kepada isteri kita. So di sini, sebelum kita nak kata syurga isteri tu dekat tapak kaki kita ni, kan? Kena ingat, sebelum itu Nabi SAW ingatkan kepada kita. Isteri, wanita yang kita nikahi, dia adalah amanah yang perlu kita jaga in and out. Faham maksud saya? In and out, luar dan dalam. Maksudnya, zahir dan batinnya perlu dijaga. Okey, perlu dijaga.
Sebab kalau kita nak kata tentang abuse ini ya, dia bukan hanya berlaku pada fizikal, tetapi ramai wanita yang di-abuse oleh suaminya dari sudut emosi dan mental. Memang dia tak pukul, betul, dia tak pukul isteri dia. Okey, tapi kata-kata dia sebab dia menghina maruah isteri dia. Awak ingat awak cantik sangat? Ini kata-kata. Kita kalau boleh nak jawab, kalau aku tak cantik asal kau kahwin dengan aku? Kalau boleh lah kan. Kalau boleh nak jawab macam itu. Ya, so di sini jangan lupa. Bila kita kata tak boleh memudaratkan ini ya, ia berlaku kepada setiap genap sudut. Fizikal, mental, emosi. Sebab pasangan kita ni amanah. Okey? Dan Nabi SAW pesan di sini, bertakwalah tentang urusan wanita, tentang urusan isteri yang kita ambil sebagai wanita tadi yang kita ambil sebagai isteri. Kerana apa? Fa innakum akhaztumuhunna bi amanillah. Kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Maksudnya kita nikahi wanita itu tadi, bukan nikah saja-saja di sini. Bukan nikah because I love you, you love me. Bukan begitu. Okay? Bukan begitu. Tapi kita nikahi seorang wanita kerana apa? Kita ambil dia dengan amanah Allah. Bila disebut dengan amanah Allah, maknanya tanggungjawab seorang lelaki bila dia mengambil seorang wanita sebagai isteri begitu berat dan juga begitu besar. Sebab bi amanillah, dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan mereka menghalalkan faraj mereka, iaitu diri mereka ini untuk disentuh oleh seorang lelaki dengan kalimat Allah. So, bukan ambil saja-saja, bukan untuk kita menghalalkan apa yang haram. Faham yang maksud saya? Dululah, betul lah, dulu wanita itu haram untuk kita sentuh, kan? Tapi bila dah bergelar isteri, halal untuk kita sentuh. So, di sini, kehalalan yang berlaku antara kita dengan isteri itu tadi, dia bukan halal yang saja-saja. Ada amanah yang disertai, ada tanggungjawab yang disertai, yang Nabi pesan dengan apa? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Sebab hubungan antara suami dan isteri ia terikat. Ia terikat dengan apa? Dengan amanah Allah, dengan kalimat Allah. Ia bukan semata-mata aku pinang engkau dengan bismillah. Bukan semata-mata itu muslimah. Okey, ataupun muslimin lah yang ikuti kuliah kita pada hari ini kan. Sebab saya tahu ada orang lelaki kat sini, sebab tu sengaja saya berikan contoh di sini. Okey? Tapi saya juga nak kata begini muslimah. Bila kita bernikah, bila kita bernikah di sini, bukan juga semata-mata amanah dan tanggungjawab itu ada di bahu suami kita. Tetapi tentang menjaga perasaan, tentang tidak pukul, tidak menzalimi, ia juga tanggungjawab kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri. Bolehkah kita sebagai seorang isteri juga menzalimi ataupun memudaratkan suami kita dengan ucapan-ucapan kita? Bolehkah kita mengaibkan suami kita di hadapan orang lain? Tadi saya kata, suami tak boleh aibkan isteri. Suami tak boleh hina isteri. Kena jaga maruah dia sebab itu amanah. Tapi jangan lupa satu sudut yang lain muslimah. Kita ada tanggungjawab untuk menjaga maruah suami kita. So, jangan kita suka-suka hati depan-depan orang ramai. Kadang-kadang keramaian kan kita sebut keaiban-keaiban yang ada pada suami kita. Alah, laki aku tidur berdengkur, kerak, bising. Ini aib suami. Kena jaga. Ya, suami aku tu, bukan nak tolong aku pun kat rumah. Ini aib dia, jaga. Apa-apa masalah kita dengan suami kita ni muslimah, pasangan kita, settle dalam rumah. Ya, jangan bawa masuk di IG. Jangan bawa masuk di Facebook. Sebab saya tahu kita orang perempuan memang suka cerita. Memang suka upload apa-apa. Kita memang kalau tak puas hati kita akan cakap. Tak kira di mana pun. So, kena jaga betul-betul ni. Kadang-kadang biasalah. Kena faham begini, rumah tangga. Kan?
Kalau P. Ramlee kata apa? Sedangkan lidah lagi tergigit. Macam tu kan. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ada banyak problem kita dalam rumah tangga ni. Kita tak boleh nak lihat isteri kita ataupun suami kita perfect. Tak boleh ada kekurangan-kekurangan. So, apa-apa yang berlaku, settlekan dalam rumah. Maksudnya bincang dan sebagainya. Jangan bawa di tempat awam. Okay, jangan bawa tempat awam. Sekarang ni, sebab tu saya bagi contoh, sekarang ni kita tak gaduh pekik-pekik di public tau Muslimah. Sekarang ni kita gaduh di mana? Kita gaduh di IG, kita gaduh di Facebook, kan? So itu cara kita gaduh sekarang ni. So bagi saya itu adalah tempat awam. Facebook kita, Instagram kita, dia adalah tempat awam. So kalau ada keaiban pada suami kita ni, kalau boleh seal lah, tutup rapat-rapat. Jangan kita jejekan, jangan kita cakap di publik dan sebagainya. Sebab dia perkara yang menjatuhkan keaiban. Kita bukan habis Sozo, dia aibkan saya tahu, dia buat tu. Betul, saya tak nafikan. Sebab itu tadi kita bincangkan apa? Memudaratkan orang lain. Kita ni Nabi larang. Memudaratkan orang lain dengan cara yang sama. Jadi wanita, sila jadi wanita yang berkelas. Fahamnya maksud saya? Ada standard. Okay? Ada intelektual. Kita jadi orang perempuan ni, jangan banyak ikut emosi. Saya faham orang perempuan emosi, tak boleh kawal dan sebagainya. Tapi bila kita ada masalah dengan pasangan kita ataupun dengan sesiapa sajalah Muslimah. Kadang-kadang kita orang perempuan ni ada masalah dengan kawan, bawa pergi Facebook. Ada masalah dengan orang tu, masukkan dekat IG dan sebagainya. So, kalau ia tidak memberikan manfaat bagi diri kita, bahkan mungkin ia mengaibkan ahli keluarga, mengaibkan orang itu, mengaibkan orang ini, better not. Kan? Lebih baik tidak untuk kita bawa masalah itu di tempat awam. Sebab apa? Ia boleh memudaratkan. Kerana orang yang membaca, orang yang melihat kehidupan kita di alam maya, dia tidak tahu hujung pangkalnya. Jadi kalau kita sesuka hati, kan, kita zalimi pasangan kita kita menghina pasangan kita di alam maya itu tadi, orang yang baca dia tak tahu. Mungkin kita salah atau Muslimah, ya? Mungkin kita salah ataupun mungkin suami kita salah. Tapi orang yang baca dia tak tahu. Sebab dia akan jadi cerita sebelah pihak sahaja. Akhirnya orang hina dia, mungkin orang kutuk dan sebagainya, kan? Ia memudaratkan. Daripada sudah apa? Emosi dan mental orang itu tadi. Bahkan ia menjatuhkan maruah diri dia. Jadi bagi saya, isu ini dia teraplikasi untuk kedua belah pihak. Berkenaan dengan tidak memudaratkan pasangan, sama ada pukul, zalimi ataupun hina, suami dan isteri perlu faham tentang hal ini. Okey, bila kita belajar berkenaan dengan hadis la darar wala dirar itu tadi. Kalau kita nak berikan contoh berkenaan dengan pasangan itu, ia bukan hanya berkaitan dengan suami yang jangan memudaratkan isteri, tetapi isteri juga jangan sesekali memudaratkan suami. Ya, so kena faham tentang hal ini agar kita saling menjaga antara satu dan yang lain. Suami jaga isteri, isteri jaga suami, baru tepat namanya. Aku terima nikahnya dengan bismillah. Okey? Baik, seterusnya kita ada contoh yang lain di sini. Saya tak tahulah contoh ni okey ke tidak untuk saya berikan. So ini, saya rasa saya berikan contoh ni di mana? Ya, Masjid Al-Muttaqin tak silap. Ya betul, di Masjid Al-Muttaqin. Saya berikan contoh sebab tadi saya bincangkan berkenaan dengan jangan suami tidak boleh menzalimi isteri. Kenapa saya datangkan contoh ini? Sebab kadang-kadang ada di kalangan isteri, bila dia dizalimi oleh suami dia ataupun dia dimudaratkan oleh suami dia, dia gunakan cara halus untuk menundukkan suaminya. So itu yang saya bincangkan.
okey, di tempat di Masjid Al-Muttaqin lah berkenaan dengan isu ini. Jadi apa yang dilakukan oleh sesetengah wanita, saya tak kata semua tak kata semua, tetapi ada di kalangan wanita yang mana mereka menyihir suami mereka, kan? Atau sesiapa sahajalah. Dan hal itu jangan lupa, menyihir orang lain ia adalah perbuatan yang haram. Dan bukan setakat haram, tapi ia memudaratkan orang lain. Kita sebagai ibu, bolehkah kita menyihir anak kita? Ada ya berlaku kes begini dalam masyarakat kita. Saya tak nafikan. Sebab pernah ditanya kepada kita. Okay, dan kita pun ada kes-kes lah yang kita handle berkenaan dengan hal ini. So, bolehkah kita, sebab semata-mata apa? Kita nak anak kita kalau dah kahwin kan tak dengan isteri dia sahaja, anak tu nanti tak lupa kita. So kita sihir anak kita tu tadi. Boleh begitu? Sebab kita tak nak hak kita sebagai ibu. Hak kita sebagai ibu ni diabaikan oleh anak kita. Anak kita seorang je lelaki ni. Contoh, anak kita seorang je lelaki ni. So nanti dia kahwin, nanti dia dengan isteri dia. Aku tak nak. Aku nak anak aku sampai bila-bila dengan aku. Duit gaji dia bagi pada aku. So apa dia buat? Dia sihir anak dia. Boleh kita buat begitu? Haram hukum dia. Okay, jangan lupa haram hukum dia. Jangan ikut perasaan ni. Okay? Jangan tamak dengan kasih sayang. Kena let go, orang kata kan. Kita kena belajar berkongsi kasih sayang. Okay, kita kena belajar untuk memahami situasi berubah dan sebagainya. Anak kita bila bernikah, dia ada tanggungjawab lain yang perlu dia uruskan. Di samping kalau kita betul didik anak kita ni dengan baik, kan? Jika pasangannya juga baik, insya-Allah anak itu tak lupakan kita, muslimah. Tapi itulah kadang-kadang kita ni rasa insecure, kita rasa macam tak nak anak aku dengan aku je, tak boleh. Itu sebab kadang-kadang ada kes yang begini. Sama juga perbuatan menyihir suami itu tadi. Saya tak nak suami saya dengan mak dia. Tu kan. Saya tak nak suami saya dengan mak dia. Biar suami saya ingat saya je. Saya tak nak. Ini berlaku, saya tak nak suami saya ni sibuk dengan adik-beradik dia. Dia ada kakak, dia ada adik perempuan. Nanti kan kakak dengan adik perempuan ni sibuk minta duit dan sebagainya. Saya nak suami saya dengan saya je. Sebab tu saya sihir dia. Jadi dengar je cakap saya. Boleh begitu? Sekali lagi saya tekankan, hukumnya adalah haram. Okey? Hukumnya adalah haram. Nabi SAW menyebutkan begini berkenaan dengan hal ini. Nabi kata apa? Inna ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi serapah. Jampi serapah ni ialah kita panggil jampi-jampi lah yang menyeru jin, menyeru syaitan, kan? Jampi tu ada dua ya, muslimah, jangan lupa. Satu ialah ruqyah syar'iyah, iaitu yang kita baca hadis Nabi SAW, itu juga kita panggil sebagai jampi, kan? Tapi ini yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah jampi-jampi yang syirik. Yang kita serulah apa? Air mambang tanah, mambang hijau, mambang kuning, mambang purple lah. Saya bukan mambang purple hari ni. Okay. So maknanya di situ adalah seruan-seruan yang kita minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian kita ada watama'ima. Watama'ima itu adalah tangkal. Tangkal yang kita gantung, yang kita pakai di badan kita. Kemudian ada di bahagian yang ketiga di situ Nabi sebut apa? Wattiwalata. Wattiwalata. Adalah syirik. Jadi ketiga-tiga ini, jampi yang kita baca pada pasangan, kan ada kan? Okay, ada orang dia baca jampi serapa dekat pada makanan suami dia, masak nasi, jampi something pada makanan itu, ataupun sengaja pakai tangkal pada diri dia supaya sering disayangi oleh suami dan sebagainya. Dan atiwalah. Atiwalah ini apa, muslimah? Okay, atiwalah ini adalah perbuatan sihir yang kita lakukan supaya orang sayang pada kita. Pakai susuk contohnya kan, letak susuk dekat wajah kan, dia cucuk tangan sana, dia cucuk tangan sini, macam tu lah kan. So maknanya di sini, itu dipanggil sebagai tiwala. Bentuk sihir yang kita lakukan supaya apa? Orang sayang kepada kita.
Itu adalah definisi yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan hal tersebut. Kalau kita rujuk kepada pendapat Al-Khattabi, beliau mengatakan yuqal innahu darbun minas sihr, iaitu at-tiwalah ini dia adalah sejenis daripada perbuatan sihir yang kita buat supaya apa? Seorang isteri dicintai oleh suami ataupun suami dicintai oleh isteri. Maknanya di sini ya muslimah, bila kita rujuk pada pendapat para ulama berkenaan dengan maksud at-tiwalah dalam hadis Nabi itu tadi. Okey, dalam hadis ini kita ada perkataan at-tiwalah di situ. Bila kita rujuk kepada pendapat para ulama dalam kitab syarah hadis, disebutkan bahawa ia bukan semata-mata isteri yang sihir suami, tapi suami sihir isteri. Boleh begitu. Yang penting tujuan at-tiwalah di sinilah kenapa kita buat sihir itu supaya orang suka kepada kita, cinta kepada kita. Ya, itu adalah pendapat daripada Al-Khattabi. Kalau kita rujuk kepada pendapat Al-Qari, pendapat Al-Qari, dia sebut begini, naw'un minas sihri au khayt. Maksudnya ialah bahagian daripada sihir ataupun ikatan. Sebab kadang-kadang sihir ini dia berlaku dengan kita ikat, barang yang kita ikat. Okey? Contoh, kita ambil tali, kemudian kita ikat dia. Khayt, kita panggil ikatan-ikatan. Yang mana kemudian daripada ikatan itu dibacakan dengan sihir-sihir, jampi serapah. Namun, tujuan ikatan itu tadi ialah untuk apa? Okay, Al-Qari dalam pendapat yang di sini, beliau jelaskan begini. Yuqra'u fihi minas sihir. Yang mana ikatan itu tadi kan dibaca sesuatu berbentuk sihir. Atau dengan kata lain, kalau saya nak explain di sini dengan bahasa Melayu kita ialah yang kita baca dengan jampi serapah pada ikatan itu tadi. Au kirtas, ataupun kadang-kadang kita ni buat sihir itu tadi melalui kertas. Okey, kita ada kertas, kemudian kertas itu kita tulis something, lalu dia kata yaktubu fihi syai'un minas sihri, ataupun yang mana pada kertas itu ditulis sesuatu yang padanya ada ungkapan-ungkapan sihir. Lil mahabbah, untuk mahabbah. Dia tak kira bagaimana cara sihir itu dilakukan. Jadi at-tiwalah di sini, kalau kita nak rujuk pada pendapat Al-Qari itu, Al-Qari dia explain further. Maknanya dia explain dengan lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana bentuk at-tiwalah dalam hadis Nabi itu tadi. Iaitu dia kata apa? At-tiwalah ini adalah sejenis sihir. Yang boleh berlaku kalau kita kata sejenis sihir itu, dia tak semestinya ada ikatan. Maksudnya ada something yang kita ikat tadi, ataupun kertas yang kita baca. Tapi boleh sahaja just sekadar kita baca sesuatu lalu kita nak sampaikan kepada orang itu tadi. Ya, kemudian dia berikan contoh yang lain, mungkin orang ikat sesuatu yang mana dia baca padanya dengan sihir, ataupun dia tulis sesuatu. Kan macam tu. Dia tulis sesuatu yang menyebabkan dia tulis, okey. Bila dah tulis lepas tu dia jampi pada kertas itu, diletakkan di mana-mana. Namun satu perkataan yang kuat pada penjelasan beliau di sini ialah yang saya rasa dia mensyarahkan keseluruhan maksud itu. Ialah dia kata apa? Lil mahabbah. Ada tujuan yang paling utama at-tiwalah dilakukan ialah untuk kecintaan. Iaitu untuk mendapatkan kasih sayang orang lain. So, maksudnya umum. Tak semestinya ia berlaku kepada isteri yang menyihir suami ataupun suami menyihir isteri. Sebab tu tadi saya kata mungkin ada ibu yang menyihir anak-anak, okey, ataupun anak sihir ibu, dia boleh berlaku dalam keadaan apa je. Tujuannya hanya satu. At-tiwalah ini. Apa tujuannya? Supaya orang sayang pada kita. Tapi boleh ke tidak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ia syirik. Apa hukum syirik? Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Jadi ia memudaratkan. Saya tanya sekali lagi, kenapa ia memudaratkan? Sebab begini muslimah, bila seseorang ia disihir oleh orang lain, dia tak boleh fikir dengan jelas.
Dia cuma fikir kita je. Dia akan cakap, dia akan buat sesuatu, dia akan buat keputusan mendengar kata kita. Akhirnya bodoh jadi dia tu. Sebab apa? Dengar cakap kita je. Kita kata A, A lah. Kita kata B, B lah. Dia diam je. Okey lah. Tak apalah yang you kata gitu. I okey je. Macam tu kan. Tapi tak semestinya lah. Kalau kita nampak orang lelaki macam ni, agaknya tu kena guna-guna dengan bini dia. Jangan fitnah orang ya. Kalau tak tahu ujung pangkal, mungkin memang perangai dia macam gitu ke apa kan. Tapi maknanya tak ada keputusan. Dia tak mampu untuk buat keputusan untuk diri dia. Dalam keadaan yang dia memang dalam decision making tu kan, dia memang tak ada keputusan. Sebab apa yang dia buat semua, tak apalah ikut cakap mak. Walaupun dah nikah ikut cakap, tak apalah ikut cakap mak lah. Mak I penting apa? Kan, mak I penting, I cakap mak. Mungkin di situ ada something perkara-perkara lah yang berlaku. Tapi tak semua Muslimah. Jangan tiba-tiba, kenapa suami saya dengan cakap mak saya agak kena sihir tak? Macam suami saya kena cakap. Tak. Ya Allah, jangan kita ni fitnah-fitnah apa-apa kan. Kalau kita tidak ada bukti, jangan cakap sebarangan. Ini saya berikan sebagai contoh sahaja. Supaya apa? Kita tidak buat. Ya, tapi jangan jadikan contoh ini untuk kita memfitnah orang lain. Itu dah salah. Itu dah salah. Maknanya di sini contoh yang saya berikan, ia sebagai peringatan pada diri saya. Semua yang ikuti kuliah kita, jangan buat perkara ini kerana ia memudaratkan orang lain. Ya, bahkan ia memudaratkan diri kita. Kenapa ia memudaratkan diri kita? Kerana kita melakukan perkara-perkara yang syirik. Hamba Allah yang melakukan perkara yang syirik, dia tidak aman hidupnya dunia dan akhirat. Sebab itu ia memudaratkan diri kita juga. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada kategori yang kedua dalam perbincangan kita. Tadi semua ya, contoh-contoh yang saya berikan, ia berada pada kategori yang pertama. Apa kategori yang pertama? Yang ini. Tidak memiliki tujuan melainkan menimpakan mudarat pada orang lain. Tidak kira sama ada manfaat ataupun tidak ada manfaat. Ya, semua contoh-contoh tadi, ia berada pada kategori yang pertama itu tadi. Tapi, jika kita melihat kepada kategori yang kedua. Kategori yang kedua berada di muka surat yang ke-300. Okey, sila Muslimah yang ada kitabnya, rujuk di halaman 300, di situ kita ada poin yang kedua. Tak perlu nak cari jauh, atas, jadi di atas sekali. Okey, pada perenggan yang kedua setelah satu line tu kan, dia ada kedua di situ. Apa yang dikatakan di sana? Okey, kedua, memiliki tujuan yang benar, bertindak di kawasan miliknya tetapi memudaratkan orang lain. Ya? Boleh faham? Okey, tak apa. Kita lihat pada perenggan kita di dalam kitab kita di sini. Untuk kategori yang kedua, berkenaan dengan memudaratkan orang lain di sini. Orang bersangkutan memiliki tujuan lain yang benar. Maknanya kita ada tujuan kita. Okey, tujuan yang betul. Tujuan yang memang itu hak kita. Ya? Contohnya, seseorang bertindak dalam daerah kekuasaannya dengan tindakan yang memiliki kemaslahatan bagi dia. Dia ada maslahat. Sebab itu tempat dia. So dia ada maslahat untuk diri dia bila dia buat sesuatu di tempat itu. Dan dia ada tujuan yang betul, yang benar, yang hak kita kata. Memang hak dia. Sebab itu kawasan milik dia. Cuma masalahnya di sini, hal itu berimbas menjadi memudaratkan ke orang lain. Walaupun dia ada satu tujuan yang betul, tujuan yang benar. Kerana apa? Itu adalah tempat dia. Tapi masalahnya, apa yang dia buat dengan tujuan yang betul dan benar, ia memudaratkan orang lain. Okay? Ia memudaratkan orang lain. Atau dia berusaha mencegah orang lain mengambil manfaat dari daerah kekuasaannya. Okay? Dia usaha supaya orang lain tak dapat manfaat daripada tempat yang dia miliki. Demi untuk menjaga aset daerah kekuasaannya yang kerananya orang lain menjadi terkena mudarat. So sekarang ini, kawasan itu adalah milik kita Muslimah. Kita berhak tak buat apa sahaja untuk tempat itu tadi? Berhak. Sebab
Kawasan kita pun Ustazah, suka hati kita nak buat apa? Betul. Tapi jangan lupa, dengan hak-hak yang kita ada, kita kena fikirkan orang lain juga. Ya? Kerana dengan hak yang kita ada itu tadi, yang kita boleh buat suka hati kita, bila kita buat, dia boleh memudaratkan orang lain. Sehingga orang itu tak boleh meneruskan kehidupannya seperti biasa. Saya beri contoh begini Muslimah. Kita ada rumah. Rumah ini hak kita. Yes. Sebab kita bayar Ustazah bulan-bulan. Okey lah. Potong CPF lagi. Ada bayar cash lagi Ustazah. Betul. Ini rumah kita. Kita ada hak. Kita keluar daripada rumah kita ini. Depan rumah kita ada kawasan. Yang mana kita kata ini area rumah kita. Betul? Okey. Itu area rumah kita. Yang kita rasa ni depan pintu rumah saya apa? Suka hati saya nak buat apa? Tapi boleh ke kita letak barang di hadapan rumah kita yang menyebabkan orang lain tidak boleh lalu? Dengan alasan, this is my area. This is my area. Ni kawasan saya. Suka hati saya lah saya nak buat apa. Nak letak pokok ke, basikal ke, nak letak naga ke. Suka hati aku lah. Tapi masalahnya, bila kita letak barang itu di kawasan rumah kita, ia menyebabkan orang lain tak boleh lalu. Yang mana dia nak pergi ke tempat kawasan tu tadi. Bolehkah kita buat gitu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana ia memudaratkan orang lain. So ini maksudnya. Okay, ini maksudnya pada kategori yang kedua. Memang betul kita ada hak Muslimah. Sebab itu kawasan rumah kita. Tapi kita tak boleh buat sesuka hati kita. Kan? Mungkin kita jemur baju di hadapan rumah kita. Kan yang menyebabkan apa? Orang susah nak lalu. Mungkin ada delivery barang yang besar. Dia menghalang orang lain nak lalu lalang. Jadi janganlah kita pentingkan diri kita sendiri. Betul tak? Contoh, kita jemur baju kan di tingkat rumah kita. Tingkat rumah aku, suka hati aku lah nak buat apa. Tapi bolehkah kita jemur baju dengan yang mana air jemuran tu menitik-nitik sehingga kena jemuran orang di bawah rumah kita ni. Kita tinggal tingkat 12 contohnya. Suka hati, dah bilas-bilas baju terus gantung dekat galah. Dekat depan ni, dekat tingkat rumah kita. Ambil galah terus gantung gitu. Dengan air yang menitik-nitik, orang yang tahu hujan. Rupanya bukan hujan, rupanya baju kita. Ataupun mop. Mop kan susah nak perah kan. Kadang tangan kita sakit dan sebagainya. Dah kocok-kocok gitu terus gantung dekat tingkat 12 ni. Air mop tu kita tak tahu kotor ke tidak. Orang bawah tu tak tahu air apa. Kena baju dia. Takkah itu memudaratkan dia? Dia kena apa? Angkat baju dia, basuh kembali. Sebab itu, ya, kena fikirkan keadaan orang lain. Walaupun kita kata, tingkap saya, suka hati saya lah nak gantung apa. Tapi kena ingat, kita bukan duduk rumah kampung. Kan yang mana kita jemur tak ada orang pun boleh terganggu dengan jemuran kita. Tapi kita duduk di rumah flat. So konteks kita begitu. Okay? Kita hidup di Singapura, konteks kita begitu. So kena faham, kita hidup di flat yang mana jiran kanan kiri, atas bawah begitu dekat dengan rumah kita. Sebab itu, boleh ke kalau kita nak on speaker rumah kita, on TV sampai volume yang ke 100, sampai satu blok dengar, karaoke satu blok dengar boleh sehingga mengganggu anak orang lain nak tidur? Boleh ke? Kita kata rumah aku, suka hati aku, kau nak buka volume sampai tinggi mana? Kau apa kau punya hak? Betul, kita ada hak dalam rumah kita. Tapi jangan lupa, kita dalam agama kita tidak membenarkan. Dengan hak yang kita miliki, kita memudaratkan orang lain. So inilah, ya Muslimah, inilah yang dimaksudkan dengan kategori kita yang kedua. Saya tak baca kitab kita ni, okey? Adalah di situ dia bincang dengan panjang lebar. Cuma saya nak ambil contoh-contoh tadi yang telah saya sebutkan sebagai menutup perbincangan kita pada hari ini, supaya contoh yang saya berikan itu tadi lebih jelas dan lebih dekat dengan kehidupan kita agar kita faham poin kita yang kedua ini. Okey, sebab kalau baca kitab nanti tak faham. So saya ambil satu contoh ataupun contoh-contoh yang dekat dengan konteks kita supaya jelas. Dalam agama kita ni Muslimah, ya, kena faham begini. Kita betul, kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, kita ada guidelines yang tersendiri dalam agama kita yang perlu kita pegang, kita taati dan kita fahami. Namun, jangan kita semata-mata
dengan agama yang kita pegang itu tadi kan, kita menggunakan ia untuk memudaratkan orang yang ada di sekitar kita. Kerana begini muslimah, kalau kita betul-betul faham agama, kita tak akan buat jahat pada orang lain. Tak kira muslim ataupun non-muslim, sebab agama kita dia tak mengira. Okey, tak mengira. So dia cakap pasal orang Islam je apa? So orang yang tak Islam tu boleh? Tak boleh. Even non-muslim, kita tidak ada hak untuk menyakiti mereka. Kena ingat itu. Jangan kata, alah jiran kita, tak boleh. Jangan kata jiran kita bukan Melayu, tak boleh. Okay, so kita jangan pandai-pandai, mentang-mentang kita pilih lah kan kita pilih. Kalau dia Melayu tak apalah kita tak boleh. Sebab itu bukan ajaran agama kita. Ajaran agama kita melarang kita la darar wa la dirar. Tidak ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Untuk semua. Untuk semua. Sekali lagi saya tekankan. Yang mana bukan hanya pada orang lain, tapi pada badan kita, pada harta kita, pada makhluk-makhluk lain seperti haiwan yang ada di sekitar kita. Tidak boleh sesekali kita memandai-mandai menggunakan nas-nas agama untuk menyakiti orang lain. Ya, macam tadi saya kata, suami boleh sesuka hati nak sakiti isteri dengan nas agama. Nas agama maksudnya saya apa? Kadang-kadang ada di kalangan suami, maaf ya, saya bukan bias di sini. Tapi saya nak bagi contoh saja. Ada di kalangan suami yang mana awak kena dengar cakap saya, kan? Tak dengar ke Nabi kata, kalau boleh Nabi suruh sujud pada suami. Kita gunakan nas agama untuk memudaratkan orang lain. Boleh begitu? Tidak boleh. Maaf saya kata. Agama kita tidak sesekali mengajarkan dengan hal-hal yang sedemikian. So kalau kita betul orang yang berpegang pada agama, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dengan nas-nas yang ada pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, memudaratkan orang lain itu bukan sesuatu yang terkandung dalam kamus hidup kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Mungkin di sana ada soalan, okay, saya boleh ambil satu ataupun dua soalan untuk hari ini. Dipersilakan. Jika ada lah ya soalannya. Jika tak ada pun alhamdulillah juga. Ya. Bukan sebab tak suka, okey je beri soalan. Tapi kalau tak ada tu maknanya Masya Allah, faham semua, tak ada kemusykilan. Ya? Tidak ada apa perkara yang ingin dipersoalkan. Ya, kita ada Puan Maslinda di sini. Assalamualaikum Ustazah, saya baru join. Ya, alhamdulillah Puan Maslinda. Welcome to the club. Okay. Okay, Puan Maslinda, terima kasih kerana mengikuti kuliah kita pada hari ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih ya kepada semua yang beri salam. Mudah-mudahan ya, saya harap jelas perbincangan kita pada hari ini dan dapat memberikan satu garis panduan ya ketika kita menjalani kehidupan kita dalam sebuah negara yang mana memiliki bukan kita sahaja tapi ada ramai orang. Dan kena jelaslah juga ia bukan sesuatu yang kita ni selfish lah. Okay, jangan selfish, jangan pentingkan diri sendiri walaupun kita rasa kita ada hak. Ya, walaupun kita rasa kita ada hak, kena fikirkan kemaslahatan orang di sekitar kita dan kemaslahatan pada masa yang akan datang. Okey, baik. Saya kira tidak ada soalan di sini kan. Kita tutup awal-awal pun bagus juga. Alhamdulillah. Baik, saya tutup ya kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.